What's up, gang? It's Irsyad. What is on the news today? So, hari ni Ana nak bercakap tentang proses berfikir. So, apa itu proses berfikir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been Irsyad. Dan hari ni Ana akan tadabbur ayat surah Al-A'raf ayat 179 yang bermaksud, dan sesungguhnya akan kami isi neraka Jahannam banyak daripada kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti haiwan ternakan, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Astagfirullahalazim. Okay, so apa yang kita boleh lihat daripada ayat ni? Okay, Ana nak tanya lah. Di manakah akal? Letak kat mana? Kat lutut. Akal Allah dah bagi, letak kat muka. Okay, manusia ni adalah haiwan, iaitu mamalia ataupun homo sapien, bertulang belakang. So, kalau haiwan ni dia nak makan, kita pun nak makan. Dia nak minum, kita pun nak minum. Dia nak kahwin, kita pun nak kahwin. So, tapi manusia ni, kehidupan dia adalah dinamik, iaitu berinovatif. Takkan daripada dulu sampai sekarang piramid je kita punya rumah kan? Tak kan? So, kalau haiwan ni pula, dia kehidupan dia statik. Sebab apa? Sebab daripada dulu sampai sekarang, lebah rumah dia 6 segi tu takkan berubah. So, tapi apa yang beza dia? Dia ada otak, kita pun ada otak kan? Tapi manusia ni, dia boleh kaitkan realiti dengan informasi yang dia ada. Kalau haiwan ni, dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak boleh kaitkan antara realiti dengan informasi yang dia ada. Sebab tu dia cepat hilang maklumat dia. Macam contohnya ikan emas, diorang punya memori hanyalah 5 saat, lepas tu habis sebab tak guna. So kat sini, otak tu adalah penting untuk manusia. Itu adalah komponen pertama. Okey, kalau Marxist filosofi mengatakan bahawa akal itu adalah seperti cermin. Dia mengatakan bahawa kalau kita lihat sesuatu benda seperti ini, kita tengok, oh, dia terpantul. Oh, ini menunjukkan ketik buku. Oh, yang ni adalah mouse. Oh, ini adalah laptop. Oh, macam-macam. So, betul ke kalau kita tengok satu benda tu, dia terpantul dan kita terus tahu benda tu? Kita tengok tu, terus tahu benda tu. Kita tengok ni, terus tahu benda ni. Tidak. Kalau saintis pula mengatakan bahawa akal itu adalah berada di dalam otak, kerana mereka menggunakan EEG brain mapping. Kalau kita berfikir, dia akan tunjukkan graf tu jadi tinggi. So, betul ke dalam otak akal tu? Kalau orang lain pula mengatakan bahawa berfikirlah menggunakan hati, kerana hati ini adalah suci. Kita menggunakan perasaan untuk berfikir, semua tu lah. So, betul ke? Nak akan cakap tentang komponen-komponen akal. So, first kali, kita mestilah kena ada otak. Sebab apa? Sebab otak ni, dia boleh mengaitkan realiti dengan maklumat yang kita ada. So, betul lah otak. Tapi kalau kita tengok, korang tahu ke Ich bin Irsyad ataupun Ich bin Arif ataupun Ich bin Sakif ataupun siapa-siapalah, Ich bin siapa-siapa, korang tahu ke? Ke korang tak ada otak? Tak, maksudnya korang takkan tahu sampai esok benda tu. Sebab apa? Sebab
korang tak pernah belajar tentang benda tu. Korang tak ada maklumat awal. So dipanggil maklumat sabiqah ataupun maklumat awal ataupun previous information. So benda tu adalah sangat penting dalam komponen akal. Kalau kita nak tengok contoh lagi, korang kan main IG kan. So kalau korang tiba-tiba tengok satu post ni, korang tak tahu lagu dia, so korang akan tengok dekat komen-komen dia kan. So sebab korang tak ada maklumat sebelum tu, ataupun korang lupa ke apa. Okay, yang Marxist tadi, dia nak menolak kewujudan Tuhan sebenarnya. Sebab kalau kita tengok dalam ayat 31 hingga 33 surah Al-Baqarah, Allah mengatakan Allah telah mengajar Nabi Adam nama-nama yang malaikat tidak tahu. So maksudnya pada awalnya memang, maksudnya maklumat awal tu sebenarnya daripada Allah SWT, bukannya daripada saintis ke apa yang semua tu, tapi sebenarnya daripada Allah SWT. Sebab apa? Sebab itulah pentingnya kita tahu maklumat awal. Okey, Ana akan tunjuk satu magic. Okey, dekat tangan Ana ni ada apa? Kalau korang tak tahu, takkanlah korang tak ada otak kan? So, tangan Ana ni ada ketik buku. So, komponen yang ketiga adalah korang kena ada panca indera. Kalau tak ada panca indera, korang tak tahu juga benda tu kan. Contoh, kalau korang nak dengar, korang kena ada telinga. Kalau korang nak tengok, korang kena ada mata. Kalau korang nak bercakap, korang kena ada mulut. Okey, seterusnya adalah zaman Fir'aun kan. Dia orang berfikir tentang laptop ke, tentang TV ke, tentang iPhone ke, tentang handphone ke. Dia orang fikir benda-benda tu ke? Takkan dia orang tak ada otak kan? So benda yang penting adalah reality. Sebab apa? Sebab zaman dia orang dulu tak ada reality tu. So sekarang ni ada reality tentang laptop, ada reality tentang handphone, ada reality tentang TV. Dulu tak ada benda tu. So reality adalah komponen yang penting dalam berfikir. So macam mana kalau tak lengkap ke empat-empat tu? Contoh macam panca indera tak cukup, tak boleh lihat ataupun tak boleh dengar, ataupun reality tak ada. Contoh macam kita tak tahu black hole tu macam mana reality dia. Lepas tu kita maklumat awal tu kita tak berapa cukup kan. Contoh macam kita tak tahu muka moyang kita ni macam mana dan sebagainya lah. So itulah maksudnya kalau orang etis kata tidak terhad kan. So Allah dah cakap kat sini yang bahawa manusia ni adalah terbatas, pemikirannya terbatas. Okey, sekarang berfikir ni ada 3 peringkat. Yang pertama adalah surface, iaitu kita macam kita tahu sains je, tapi tak tahu sebenarnya dalam tu ada lagi semua apa benda semua kan. Lepas tu yang kedua adalah mendalam. So mendalam ni maksudnya kalau kita tahu sains tu dia ada banyak. Dia ada biologi, ada kimia, ada fizik dan sebagainya. Yang ketiga adalah berfikiran sempurna, itu mustanir. Dan benda ni sangat bagus lah. Sebab apa? Contoh kalau dalam sejarah tu, kenapa rasa bosan? Sebab apa? Sebab dia tak dikaitkan dengan apa-apa. Macam contoh macam Khilafah Uthmaniyah ni dengan tanah Melayu, dengan British apa semua tu kan. So dia tak dikaitkan semua. Maksudnya kalau pemikiran sempurna ni adalah dia fikir penyeluruh range tu. Kalau yang ni jadi apa, yang ni jadi apa, yang ni jadi apa. Contoh dia, okey. Contoh kita nak beli meja. Kita tengok meja tu cantik je, lepas tu kita terus beli. Tapi kita tak tahu yang tu okey tak untuk keluarga kita kan, 8 orang ke 7 orang kan. Lepas tu yang tu untuk surface je. Kalau mendalam sikit mungkin kita tengok okey, keluarga kita ni ada 8 orang, so kita kena beli untuk meja 8 orang. Tapi kalau pemikiran mustanir ni, kita kena tengok kayu ni macam mana, kayu ni kuat ke tak,
Lepas tu okay 8 orang. So lepas tu tinggi dia, lepas tu macam ni kita muat tak masuk dalam pintu kita ni, dan macam-macam lagi lah. So pemikiran sempurna ni adalah pemikiran yang sangat bagus. So dengan 3 tahapan ilmu tadi, manusia ni akan mencari ilmu-ilmu yang benar dan akan membuang ilmu-ilmu yang salah ataupun yang tidak berguna. So kita akan melakukan perkara-perkara yang berguna dan meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, kerana kita tahu yang berguna tu lebih bernilai untuk kita. So ini adalah tazkirah untuk pesanan diri Ana sendiri dan korang. Yang salah itu daripada Ana dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana minta maaf kalau ada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.